الفاتحة. بسم الله. إياك نعبد وإياك نستعين. يعلهم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ابن محمد صلى الله عليه وسلم شرع لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إياك نعبد وإياك نستعين. الصراط المستقيم صراط الذين بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال مؤلف الله تعالى ونفعنا بعلومه في دارين آمين. يا معلم الحكمة علمني يا معلم الحكمة علمني يا معلم الحكمة علمني. ربي أدخلني مدخلا صدقا وأخرجني مخرجا صدقا واجعلني من لدنك نصيرا قدم إليك بين ذلك كله. بسم الله الرحمن الرحيم. نسألك يا من هو الله الذي الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح باسط الخافض المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعين المحيي المميت الحي القيوم الواحد المقتدر المقدم المؤخر الأول الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفور المبسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النار الهادي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اللهم صل أفضل صلاة على محمد وعلى آله وصحبه وسلم ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون. Kawan Zaid, muka surat 5. Bagi daripada tahu apa? Tujuh. Tempat terjadi. Bismillahirrahmanirrahim. Iaitu yang arifu billah, maka jaga engkau berkehendak bahawa jadi hati engkau itu syurga Allah, yakni tempat tajallinya, dan engkau dapat padanya di antara lazat berjinak-jinak dan juga hudur, yakni hadir hati serta Allah Ta'ala, maka hampirkan kepada Allah Ta'ala dengan menyucikan hatimu itu, yakni Baitullah. Perkataan hati bracket perkataan di situ Baitullah. Hati itu digelarkan Baitullah. Dalam bab yang lepas sudah terangkan qalbul mu'minin Baitullah. Hati orang mukmin itu hal keadaan rumah Allah, tempat menyati Allah. Bila fahamkan dalam bentuk macam tu, makna ibadat ini hal keadaan lorong yang dimasuk kepada Tuhan di hati. Kalau ibadat yang tak masuk kepada hati, dia tak pergi kepada Tuhan. Kalau tak ada kata kau pegang pada tasbih, maka di antara zikir tu pergi salurkan ke dalam hati. Pasal tempat tilik Tuhan di hati. Kalau andainya hal keadaan kau memandang, lalu tafakur, berfikir, turunkan kepada hati, maka Allah tengok apa yang kau fikir. Kalau andainya di antara hal keadaan kau menyebut akan nama Allah, sertakan di antara hadir hal keadaan sebut akan nama Allah, hal keadaan resapkan dia ke dalam hati. Kerana seluruh aliran zikir itu dia akan pergi kepada hati. Hati adalah satu-satunya lorong tempat tilik Tuhan dan tempat lorong dalam menuju kepada Allah. Kalau sekadar jasad dia tak pergi.
Jasar kalau sekadar pahala itu cerita bab lain. Tapi kita nak menceritakan, nak tengok perkataan di antara Allah tidak melihat. Walakin Allah wa inna Allah la yanzuru ila suwarikum. Tuhan tak tengok pada rupa bentuk kamu. Walakin Allah yanzuru ila qulubikum. Tapi Tuhan melihat pada hati kamu. Sebab itu bila ibadat itu diberi serapkan kepada hati. Yang nak berhadap kepada Allah adalah hati. Yang nak berbicara kepada Allah adalah hati. Yang nak menerima ilham dan juga jawapan daripada Allah adalah hati. Hati saja hal keadaan yang digelarkan roh. Hati yang digelarkan dia bagi akal. Hati yang digelarkan dia sebagai latifatul rabbaniyah. Hati itu punya gelaran. Maka dengan sebab tu kena nampak ponsi lah. Bila ibadat tak ada ponsi pada hati, maka ibadat tak mendatangkan kesan dalam pembentukan akhlak manusia. Makin banyak ibadat, hati makin busuk. Makin banyak ibadat, makin gila pangkat dan darjat. Makin banyak ibadat, makin gila kemasyhuran dalam kampung. Makin banyak darjat, makin kau nak aku sebut sampai besok. Makin banyak hal keadaan, makin gila kuasa. Makin banyak di antara ibadat, makin banyak lagi tamak pada dunia. Makin banyak. Sampaikan nak lantik imam pun, dia sendiri nak lantik. Padahal kau bukan orang tempatan, tak boleh lantik. Hukum lantik imam ni bukan kerja orang politik. Hukum lantik imam ni kerja siapa? Kerja orang kampung. Orang kampung mesti dalam keadaan keluar boleh lantikkan imam. Kalau 2/3 orang setuju, maka boleh jadi imam. Kalau dia jadi imam, habis 1/3 orang menyampah dia jadi imam, maka tak boleh dia jadi imam. Mesti ditinggalkan orang begini. Jadi bagi tahu pada orang politik ni, jangan melampau-lampau gila kuasa. Bagi tahu kat dia bahawa kuasa melantik imam adalah hak masyarakat, bukan hak mana-mana yang lain. Faham? Apa yang kau bucat pula ni? Aku cakap kau takut buat apa? Tak payah repot-repot lah, ada rakam. Apa dia? Ada rakam, tak payah. Jadi itulah kacau. Ini dia tengah huru-hara ni, tengah huru-hara. Maka nisbah hati itu nak kena percantikkan. Allahu Akbar. Kau hadapkan di antara seluruh jasad kau ini kepada Baitullah. Kemudian kau hadapkan seluruh daripada tumpuan kau itu kepada hati. Hati itu tadi kau hadapkan dia kepada roh. Roh tu kau hadapkan dia kepada sir. Sir tu kau hadapkan dia kepada zat. Maka berhadap, bermuamalah, bermuhadasah, bermuhadarah lah kau dengan Tuhan kau. Kalau seandainya tak ada dalam bentuk demikian, sekadar dia mengajukan bagi dialog tetapi dia tak memahami tentang hakikat dialog. Dalam bab yang lepas saya dah katakan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sesungguhnya Engkau yang kami sembah dan sesungguhnya Engkau tempat kami, sesungguhnya Engkau kami minta pertolongan. Nak bagi tahu bahawa sesungguhnya Engkau adalah dhamir mukhatab. Dia antara muhadarah, dia merupakan muhadasah, dia merupakan mukhatabah. Nah ini yakni hal keadaan kata-kata yang bentuk dialog secara berdepan. Ini maksud perkataan dia. Iyaka. Kalau kau kata iyaka, tapi hati kau tak berhadap, tidak hadir kepada Allah, maka merapulah sembahyang tu. Di mana kau hantarkan perkataan iyaka? Kalau hati kau cenderung kepada dunia, maka abdilah kau diri pada dunia. Kalau hati kau cenderung pada bini, jadilah hamba bini sampai ke tua. Kalau hati kau cenderung hal keadaan pangkat dan derajat, sampai tua dah jadi di antara hamba pangkat dan derajat. Lepas tu dia kena masukkan tempat tajalli Tuhan. Maka nak kena bersih. Kalau orang tanya kenapa dia tak boleh berubah, pasal hak Allah mengubah di hati je. Kalau takdir kata kau lakonkan bagi watak-watak yang di luar ni, berbagai-bagai lakonan. Tetapi hatinya pada hakikat memang tak hendak lagi pergi ke Tuhan. Nak rasakan enjoy anak bini lagi. Nak rasakan kebahagiaan dunia. Nak rasakan begini, nak rasakan lagi kenikmatan dunia. Sedangkan hati dia belum jazam, belum lagi dalam keadaan nak betul-betul nak pergi kepada Allah. Niat itu pun kita tahu. Niat itu pun Allah tahu. Maknanya kalau orang tanya lah, kenapa dia tu beramal macam-macam pembukaan dia dapat? Dia betul, dia tinggal dunia. Hal keadaan bukan kata dia tolak dunia. Dunia tu tak masuk dalam hati dia. Hal keadaan betul dia kata dia nak Allah. Apa saja hal keadaan apa saja tuntutan Allah dia akan tunaikan. Walaupun terpaksa menggadaikan bagi keperluan diri dia, keperluan keluarga dia, keperluan anak dia, keperluan pangkat dia. Pasal niat bulat dia jazam untuk Allah. Faham bang? Tak ada. Orang kata mati kat Mekah. Ada tak orang pergi haji niat nak mati Mekah? Ataupun kau pergi haji, aku cakap, orang kata mati Mekah ni bagus bang, saya doakan biar abang mati kat sana. Kau agak-agak kena pelepok tak kau? Kau agak-agak lah. Kalau tak ada kata, contoh lah, malam Jumaat, orang kata mati hari Jumaat ni bagus bang. Abang nak mati hari Jumaat, ni kita mati hak ramai. Minta-minta kita mati hari Jumaat ni. Agak-agak kata. Tak ada, pasal benda tak datangkan ujian. Dia bolehlah dilakonkan seperti mana imam kata tadi, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dia tidak diperintahkan ke atas kamu melainkan mengabdikan diri kepada Allah dengan ikhlas. Ya, kenapa dalam keadaan kau ikhlas akhirnya nak kena ikhlaskan ibadat kepada Allah? Kerana dia Tuhan, engkau adalah hamba.
Andainya aku tidak jadikan syurga dan andainya aku tidak akan jadikan neraka, alam akun an uta', adakah aku Tuhan ini tidak layak disembah ataupun untuk ditaat, kata Tuhan. Sampai begitu nak cakap, Tuhan nak cakap, tak malu ke baik? Padahal semua Tuhan sponsor. Nyawa kau turun naik itu Tuhan sponsor. Seluruh perjalanan kesihatan kau Tuhan jaga. Seluruh 100%, tak ada apa lagi hak kau. Rasa-rasa kau dalam keadaan kau suka pada nikmat minum, kau terlupa yang kau dapat keluar kencing tu satu nikmat yang besar. Cuba disekatkan kencing tu dalam seminggu. Mengelupuh tak mengelupuh dia. Kau dapat makan nasi berani, kau telan ke dekat ke deku. Ayam dengan tulang kambing kau telan. Kau rasakan itu nikmat. Tapi kau tak tahu bahawa keluarkan segala barang kotor ini juga merupakan di antara nikmat daripada Allah. Cuba kau makan sebulan, tiba-tiba dia tak keluar. Maknanya dati itu A sampai Z, sampai dia negatif, positif dia, semuanya barang yang merupakan di antara haruman anugerah daripada Allah. Tengah lagi orang yang peringkat dah muda-muda dia tak nampak. Kalau orang tua pun tak nampak, habis lah. Bawa buta tu sampai ke dalam kengkapan. Orang tua bangun daripada tidur. Terima kasih ya Allah hidupkan aku kembali. Terima kasih ya Allah kerana menjaga rumah aku, menjaga anak aku, menjaga isteri aku, menjaga harta benda aku sepanjang daripada malam. Tak diceroboh oleh orang, tak ada apa-apa berlaku. Faham? Itulah dia faham dia. Ambil tinggalkan. Itu nak bahagikan tu hati. Maka dia kata alif, maka jangan naklah menjadikan antara hati itu syurga Allah, tempat tajalli. Dan kau dapat padanya lazat-lazat berjinak-jinak, yakni unsun. Jinak-jinak itu apa dia? Unsun. Sekadar unsun, tak masuk mata kaji. Kalau masuk mata kaji sebarang nyingseng. Ni unsun aja. Unsun dibahas jinak-jinak. Perkataan jinak hati dengan Tuhan. Kalau jinak dengan agama ni mu'alaf. Mu'alaf yang paling banyak dalam Malaysia ni mu'alaf Melayu. Mu'alaf Cina jarang. Mu'alaf Cina ni dia betul dah pegang Islam, dia nampak Islam, dia masuk pada Islam. Dan dia terus pegang Islam. Orang Melayu ni daripada zaman di sekolah sampai dia pergi kerja, dia belum jinak lagi dengan masjid. Belum jinak lagi dengan Allah. Belum jinak lagi dengan kuliah agama. Bila dah tua, baru dia nak mu'alaf. Berkatan dah lama, tapi mu'alaf baru lagi. Faham? Jangan lembaga, aku pun Melayu juga. Sejak bila kau rasa kau minatkan masjid? Sejak bila kau rasa sedap sembahyang berjemaah? Sejak bila kau tak tinggal wirid lepas sembahyang? Sejak bila kau merasakan anugerah yang paling besar bila Allah bukakan lapang hati kau nak berdoa dan nak bercerita dengan Tuhan, nak berdoa dengan Allah? Bukan semua orang dapat tu bang. Orang rajin berdoa tapi terpaksa. Orang rajin doa tapi hal kadang meletakkan sebagai satu hukum, sebagai satu rutin harian, tapi bukan dengan sebab dia mengangkat tangan itu kerana dalam keadaan dia lebih mengesahkan tazallul, kehinaan, lebih menzahirkan bagi sifat ubudiyah, kehambaan pada ketika itu. Yang lebih beruntung bila dia bercakap dalam doa ni, dia bercakap direct dengan Tuhan. Allahumma inna nas'aluka, aku mohon pada engkau, na'udzubika, aku berlindung dengan engkau, semua main aku engkau, bercakap direct terus dengan Allah. Kalau orang nampak doa itu bukan laluan untuk menyampaikan bagi hajat dia kerana keperluan manusia, itu bukan setakat besok lusa, sampai daripada dia nak mati pun, sampai bila-bila keperluan dia dah maklum dalam ilmu Allah. Cuma Allah menghadiahkan doa itu supaya jalan mudah bagi menunjukkan kehinaan bahawa kau adalah fakir, memerlukan kepada zat yang maha kaya. Hal keadaan kau adalah lemah, memerlukan kepada zat yang maha kuat. Engkau adalah serba kekurangan, memerlukan kepada zat yang memelukkan dan memenuhi segala keperluan. Tapi bila berdoa tak ada pautan, menandakan bang, kalau kita buat rakam, kita buat apa kata orang, kita buat satu keputusan yang agak kita buat yang kira-kira kaedah mantik, kita buat keputusan yang mutlak lah. Kalau kata Melayu makan ayam, Melayu makan itik sudu longkang. Makin mantik ringkaskan. Melayu makan sudu longkang. Asli makan buah asli makan tupai makan buah. Makna asli makan buah. Islam. Kalau dipegangkan di antara adab nak pegang yang asal daripada itu, yang Tuhan tak berurusan dengan manusia adalah di hati manusia. Kalau seandainya manusia melakonkan bagi watak ibadat itu sebagai seorang ahli ibadat, sedangkan hati dia menyimpang jauh daripada mengingati Allah, bahkan lebih bahaya dan lebih biadab lagi ketika mulutnya memuji akan nama Allah, hal keadaan hatinya mengingat dan juga hal keadaan mengingati hal keadaan sentiasa ingat dalam semayang, yakni dunia musuh Allah, makhluk adalah musuh Allah. Ketika dia buat ibadat dalam upacara kepada Allah, hatinya yang Allah tuntut
tersebut pada ketika itu bermesra dan berintim-intim dengan musuh Allah. Agak-agak ada tak kalau kita buat natijah keputusan? Tidak ada semayang bagi orang yang tak hadir hati kepada Allah, melainkan setiap daripada gerak dia adalah biadab dia kepada Allah Ta'ala. Itu keputusan kita ambil ringkas kalau nak pakailah istilah tu. Faham? Dia macam contoh lah, kau nak cerita dengan bini kau masalah mustahak, bini kau pula dia main handphone. Abang nak cakap dengan kau ni, cakap lah bang. Dia tekan satu asap, dia ketahu. Kik. Kau agak-agak bini macam ni kena pelempang bangang tak kau agak-agak? Ha? Kau agak-agak bini macam ni kena tak penampur hayun 60 km sejam kau agak-agak. Ini sebab begini. Kau sedang bermuamalah dengan dia tapi dia berpaling dengan Allah. Yang itu bini kau. Yang Tuhan ini bukan sekadar saja di luar ibadat. Jangan cerita. Dalam ibadat pun dalam kita tak layan Allah. Dalam ibadat pun kita tak pedulikan Allah. Dalam ibadat Allah tarik kita supaya naik dekat masjid. Tiba-tiba hal keadaan dah naik masjid kita tak layan Allah. Seolah-olah dia mengibaratkan satu penghinaan yang dibuat. Seolah-olah pipi tak mancung. Hal keadaan pipi tak mancung, hidung tersorong-sorong. Allah menonjolkan segala petanda-petanda, ayat-ayat, dalil dan burhan kepada manusia. Nak menyatakan dia ada dan dia sayang kepada kita. Tapi manusia tak apikkan dengan huluran Tuhan. Dalil yang Tuhan datangkan, Allah datangkan dengan tanda-tanda, Allah datangkan dengan keluaran yang pelik supaya hati itu tergamit dalam memandang urusan Allah. Ini manusia tak nak pandang. Sombong bodoh. Duk tengok pandang bini dah kecut, dah risut, lebih dipandang daripada Allah. Duk lebih suka tengok anak yang berjaya rambut perang dengan keadaan anak yang rambut perang yang bebas, anak yang tak jauh daripada agama. Dia lebih suka dalam keadaan pandang begitu daripada memandang urusan Allah. Padahal setiap hal kata daripada diri dia itu sendiri. Wa fi anfusikum, pada diri-diri kamu, afala tubsirun, apakah kamu tidak pernah pandang dengan pandangan mata hati bahawa itu zat dia merupakan hak Allah. Seluruh gerak kau adalah nak bagi tahu tentang Tuhan. Seluruh kelip mata kau nak bagi tahu tentang Tuhan. Bila Tuhan kata, kan dalam surah Mulk Tuhan kata jeling, kemudian juga khasyi'an wa wasil, jeling lagi Tuhan kata 3 kali Tuhan suruh jeling dalam surah Mulk. Pada diri kita ni dalil dan pertanda tentang ketuhanan itu terlampau terang. Apatah lagi anak, dia adalah urusan Allah. Bini merupakan jodoh daripada Allah. Nikmat kurniaan datang daripada Allah. Seluruh alam ini merupakan tonjohan yang datang daripada Allah. Nak bagi tahu tentang dia. Tapi manusia oleh kerana terpegon dia dengan dunia ni tadi, 1001 dalil tak mendatangkan kesan kepada hati yang keras dan pecinta dunia, tuan-tuan. Kadang-kadang dah tua, dah repot. Kadang-kadang dah tua, dah lisut. Kadang-kadang dah tua, dah teruk dah. Nampak dalam keadaan ibadat, namun hati dia setelah pun dibuat cop moho pencinta mutlak dunia. Hati dia dah cop moho pencinta mutlak anak dan isteri. Hati dah cop moho dalam keadaan, hal dah cop moho pada ketika itu pecinta bagi pangkat, darjat dan kedudukan dan kemegahan. Dia sebab mana lagi? Padahal kecil je cerita dia di hati. Dekat hati. Kalau kau duduk dekat beranda masjid tu, duduk aja. Ibadat tak ada buat ibadat, duduk. Tapi hati gerakkan pada Allah. Yang ini lebih laju ibadat ni dibandingkan daripada ibadat yang kita buat depan orang ramai. Yang sentiasa didatangkan dengan panah riak, dengan panah takabur, dengan panah ujub, dengan panah berbangga-bangga dan sebagainya. Sebab buat zikir yang di dalam tu dia lebih selamat dibandingkan dengan amal yang buat di luar. Ni untuk orang tua-tua. Maka dikatakan hati itu hal keadaan engkau sebagai syurga Allah. Sebab tu dalam kitab hakikat, kitab tasawuf ni orang mengatakan bahawa hati itu qalbul mu'minin baitullah. Mana di manakah baitullah? Makna baitullah itu diletakkan dia pada dada sudut manusia, di mana tempat dia dalam keadaan mengingati Allah. Bila satu tempat itu hal keadaan tempat mengingati Allah, dia digelarkan sebagai Baitullah. Kaabah digelarkan Baitullah. Masjid digelarkan Baitullah. Hati yang sentiasa hidup dengan zikir salatan daimatan bidawam, ingatan yang berkekalan dan berpenjangan, itu sentiasa hatinya menyebut akan nama Allah, maka digelarkan dia sebagai Baitullah.
Sebab itu ulama-ulama muhakkikun dalam mentafsirkan ayat, dalam mentafsirkan hadis, orang yang semayang di Baitullah dapat 100,000, orang yang semayang di Baitul Muqaddis dia dapat 50,000, orang yang semayang di Madinah dapat 50, orang yang semayang di ini dapat sekian-sekian. Ini contoh antara hadis tak? Maka ulama katakan, adakah semayang 2 rakaat itu dapat 100,000? Kalau mengikut tafsiran aliran pada kitab ni. Kau tak payah nak bahas-bahas cakap aku ni. Ni aku mengatakan pendapat ulama tasawuf. Yang dikendaki di antara orang yang semayang di dalam Baitullah, dalam duduk dalam Baitullah, semayang 2 rakaat, bermula daripada detik takbir sampai dia keluar daripada semayang, mentahallulkan bagi takbiratul ihram, sampai Assalamualaikum, hatinya penuh dengan nyalaan nur-nur yang mengingati Allah, tenggelam dalam mengingati Allah dalam tempoh 2 rakaat. Yang ini 100,000 ganjaran yang dikatakan. Ini pendapat ulama Sufi. Kalau ngikut pendapat ulama biasa, senang dia. Allahu Akbar, kelepak, pop, 100,000. 2 rakaat, kelepak. Dia pilih pada ganjaran. Orang lah bang, itu faham masing-masing. Pedulikan lah. Dia ada kitab juga pedulikan. Yang ini kita nak cerita begitu. Kalau orang kata, kalau kau sembahyang depan Kaabah, hati kau lalai. Mana baik dengan sembahyang dekat masjid yang hati kau mengingati Allah. Kalau fikir tentang urusan keselamatan hati, di mana tempat dalam keadaan kau selamat, di situ adalah tempat yang paling afdal. Ada kalanya hati itu boleh berubah kalau celik mata, maka diharuskan kejam mata. Ada kalanya kejam mata itu boleh mengganggu ingatan yang lain, maka kuat bukakan mata. Kalau tanya pada ulama-ulama yang dah sampai kepada Allah, dia kata, adakah lebih baik sembahyang itu tutup mata ataupun buka mata? Dia kata, lebih baik sembahyang buka mata. Lebih banyak lagi dalil ketuhanan berada di keliling kamu untuk kamu sabitkan, menafikan tentang wujud dia, supaya jelas bagi kenyataan Tuhan di dalam batin kamu. Itu masing-masing yang faham tu bang. Ya? Habis. Maka hati ini nak jadikan Baitullah dulu. Nak ingatkan Allah. Takut hati ni jadi kandang lembu. Duk ingat makan, duk ingat minum. Duk ingat makan, duk ingat minum. Kerja dia makan, minum. Hati dia tu sepatut jadi Baitullah, tapi jadi kandang lembu, tempat makan. Hati dia tu pula takut jadi sarang burung, seperti burung megak, sentiasa mengharapkan pujian dan sanjungan dan kemasyhuran di kalangan masyarakat. Takut hati dia tu pula jadi tabung indah water, tempat membuang segala di antara kekotoran, hasad, dengki, riak, takabur, ujub dan sebagainya. Pokok pangkal, kalau orang tanya di mana di antara langkah step yang pertama, di antara orang yang nak menuju, yang nak dapat tajalli, yang nak dapat anugerah, yang nak dapat di bawah pimpinan Allah Ta'ala, syarat yang pertama, betul ikhlaskan kau pergi kepada Allah. Memang kau nakkan Tuhan, tidak ada lagi barang yang kau nak selain daripada Allah. Kena buat macam ini dulu. Biasa orang tua-tua boleh buat. Aku dah tua-tua ni tak ada fikir. Aku tu maksudnya semualah, bukan aku seorang. Aku baru sambut jadi yang ke-27. Apa? Yang ke-27. Muda lagi bang. Kalau takdir katalah, umur dalam peringkat dah tu, aku malas nak layan cucu lagi. Nak layan anak. Kau nak layan kau cucu. Sayang cucu. Anak kau ada beranak, menantu kau ada beranak. Sampai bila kau nak habis layan? Oi! Atuk-atuk! Sampai bila kau nak selesai layan cucu? Cucu atuk. Cucu pun balik, tok. Mana ngatuk tak tok? Semua cucu panggil tok. Atuk makin lama makin tok. Bercandu tak. Kalau nisbah di antara fikir macam tu, nak elakkan kata masalah, engkau nak tunggu masalah selesai. Masalah ni dunia ni tak akan selesai. Bahkan andainya lebih kau kuat lagi berniat untuk menuju kepada Allah, 1001 masalah dibukakan, dibentangkan masalah dunia, supaya engkau menyelesaikan hal merupakan gamitan yang kau mengasakan bukan perkara yang haram, tetapi hakikatnya dia hal keadaan melalaikan bagi si tua daripada mengingati Allah, hal keadaan mematikan hati, hal keadaan pada orang tua yang dia terlupa kematian telah pun hampir, kain kapan yang dia nak pakai telah pun disulam, hal keadaan kelewal cangkul yang nak gali kubur pun dah ada untuk dia, sedangkan dia masih lagi berlambai-lambai dengan dunia, berenak-enak di buayan nafsu-nafsu mereka. Pasal Melayu ni senang. Kau pergi masjid, okey. Contohlah, pergi masjid, okey. Bila kau ada duit pergi umrah, pergi pakai jubah, pakai songkok haji, kulu kilir, pam, masyarakat yang kira kata orang kau orang baik, pasal kopiah tak pernah lepas. Itu pada orang. Yang pada Tuhan pandang pada hati. Hati kalau tak, dia kata kalau dia berubah, seluruh jasad akan berubah. Tapi engkau ubah pada jasad kau, hati belum tahu berubah.
Sebab tu orang berjubah, orang berserban, orang berjanggut, orang berminyak atar. Ada lagi yang jumpa bomoh. Ada lagi yang sifat berdengki. Ada lagi yang tak puas hati dengan orang. Ada lagi ada sifat hati antara takabur. Ada lagi yang gila pangkat. Ada gila lagi kemasyhuran. Gila lagi di antara kemegahan. Gila lagi nak jadi kepala dalam masyarakat. Macam-macam gila. Gila babi. Babi tengok dia pun gila. Dah tua-tua apa lagi kau nak pangkat? Allah, pegang fail pun terbalik. Kau ingat budak-budak muda ni bodoh ke? Budak-budak ada lulusan, budak universiti, budak apa, kasih dia tadbir. Kasih kat dia je. Yang muda ni buat lepas abadian dia habis. Maka jadikan hati itu sebagai baitullah. Cerita banyak, dia tak nak lah. Jangan banyak benar. Kita ambil poin yang pertama dulu. Bermula imam angkat takbir Allahu Akbar sampai imam bagi salam Assalamualaikum. Dalam semayang 3 minit, berapa saat peratus yang ada pada diri kau berkait dengan Tuhan. Ada di antara talian nur hati kau hal keadaan bergantung dengan talian Allah ketika dalam semayang maghrib tadi. Cukup untuk 3 rakaat. Dah tua-tua, semayang macam ayam ke bulu padi. Allah, bismillah. Allah, Allah, ya Allah, Allah. Oh, parah lah bang. Parah. Dalam diri itu dituntut dia sifat khauf, rasa takut dengan Tuhan. Dalam rokok itu dituntut tazalul. Bagaimana kau nak serahkan, nyatakan diri kau adalah hina. Dalam sujud dia nyatakan bagaimana kerendahan diri kau nak mengetawadukkan diri kau. Setiap watak rukun tu ada tuntutan daripada Allah. Kami beri macam tu je bang. Tak ada begitu dia. Nisbah dalam keadaan ini cerita kitab ni yang terbaik. Sebab tu kitab ni nipis je. Dia nipis. Kitab ni macam perempuan. Perempuan ni kalau mahar dia murah, maksudnya dia anak perempuan tu ada maruah. Kitab ni. Rausin je ni pun. Tu pun aku dengar kata imam kata dia lu bayar. Tak aku go. Maka nisbah bila tak ada kata, kalau hati tu tak ada ambil peduli, agak-agak itu satulah. Lepas itu pula ketika kau terlepas daripada imam, kau sembahyang sunat tadi daripada takbir, ketika dalam keadaan kau mengihramkan perbuatan solat kau, sehingga tahallul pada salam yang pertama, agak-agak berapa minit hati kau bergantung dengan Tuhan. Berapa minit kau duduk merasakan di bawah tilik basar Tuhan kau. Berapa minit kau merasakan bahawa tidak ada perbuatan yang berlaku melainkan di atas jalanan, di atas tadbir bagi afal ke Tuhan. Berapa rasa dalam kau merasakan setiap daripada bacaan pujian dan sana engkau itu tadi menambahkan lagi keasyikan, kelazatan antara batin dan rahsia engkau dengan Allah. Barang yang nak kena ambil faham. Sebab itu kadang-kadang, contohlah bang, contoh, antara contoh, bila awak sebut sikit Allah, 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 nama Allah ni orang tak permainkan. Bahkan kalau ada orang hina nama Allah, kita akan marah pada ketika itu. Tapi kalau peringkat umur dah 50 tahun dan 60 tahun, takkan kau menyebut kalimah Allah, tak akan ada cita rasa dalam hati kau. Dah berapa tahun sebut nama Allah, tak ada cita rasa ke dalam hati. Dialah zat awal, dialah yang awal, yang akhir, yang dialah yang awal, yang akhir, dialah yang zahir dan yang batin. Allah, rasakan ketakutan. Allah, rasakan keagungan. Allah, rasakan kepakiran kita. Allah, rasakan kemegahan Allah. Allah, perkataan Allah. Kita sebut beribu kali nama Allah, tapi namun tak pernah dia menyerap sesuatu pun tentang kebesaran, keagungan dan juga apa-apa tentang ketuhanan. Menandakan kosong. Kosong. Najwa Latif. Lagu Najwa Latif lah. Kosong. Faham bang? Ini semua kerja Allah Ta'ala. Kau sebut Allah kosong saja. Sebut Allah tu tak masuk dalam hati. Allah tu tak. Dah beribu kali tau kita sebut nama Allah. Takkan tak ada rasa tercuit pada hati tentang kebesaran Allah. Kalau bini dia mati ya. Mati kan kasar sangat. Kalau lah bini dia padam. Ada. 2-3 tahun lepas tu duduk kumpul hari raya anak beranak. Bila dengar macam tu, kawan kata, anak yang sebelah kata, arwah mak meninggal, dah mati dah 3 hari dah. Tiba-tiba bapak ni buat muka cokodok bingit. Mak kau sebut aja nama mak dah timbul sedih, padahal mak dah bergulat dalam kubur tu baik. Kau ni sayang Tuhan ke sayang bini? Hamba Tuhan ke hamba bini?
Kau lebih cenderung bagi pendapat nafsu bini daripada pendapat Allah. Bila kehilangan bini satu hari dalam rumah, kau jadi kesal. Bila Allah hilang ingatan daripada kau beberapa waktu sembahyang, namun tak pernah resah kau berpisah nama itama Allah daripada batin kau. Ini hakikat cerita kenyataan. Kenyataan barang yang memperhalusi bagi ilmu tauhid yang dinamakan tahqiq ini, dia minta dalil. Kalau tanya orang, semua orang kata dia Islam. Semua orang kata dia beriman. Allah minta dengan 3. Yang pertama, hal kami Islam minta dengan 3. Pertama, lapaskan dengan lidah. Kemudian, benarkan dalam hati. Yang ketiga, buktikan dengan perbuatan. Kalau sekadar lafaz yang manusia buat, tanya perempuan yang tak pakai tudung tu, kau beriman tak kepada Allah? Ya, dia akan beriman. Walaupun rambut dia perang, muka macam kapal perang. Hei, atau kau tanya mak mentua kau. Mak mentua kau yang pakai skap. Rambut dia tutup, leher tak ditutup. Padahal orang lelaki ni suka tengok rambut ke leher? Itu pun tak boleh jawab. A, leher. B, rambut. C, leher dan rambut. Kau boleh jawab? Nisbah begitu. Maksudnya kalau sekadar dia melafaz asyhadu an la ilaha illallah, kau bersaksi tentang ketuhanan Allah, bahkan belum sabit lagi bersaksi tentang di antara bukan pada hakikat yang sebenar, belum bersaksi lagi tentang sabit tentang perbuatan Tuhan, bersaksi lagi sabit tentang sifat dan asma ketuhanan, belum bersaksi nak kata saksi tentang zat ketuhanan, bersaksi tentang wujud zat Allah Taala, lagi jauh. Saya dah cakap kan tuan-tuan, nak ceritakan macam ini. Kalau cerita bak kotor dia beginilah. Engkau jatuh, aku cempakkan kau dalam satu kolam. Yang nak bagi tahu lintah ni datang beribu-ribu datang dekat engkau. Datang dekat engkau, datang kau. Nak cerita pada engkau ni dalam kolam ni ada lintah, dan nak cerita kolam ni memang penuh dengan lintah. Aku tolakkan kau dalam kolam. Dia tadi bila lintah banyak pada ketika itu, engkau masih lagi kena nafikan dalam kolam tu ada lintah. Itu baru satu kolam yang Tuhan tonyoh di satu dunia, bahkan atas kepala dan bawah tapak kaki kau. Dalil nak bagi tahu bahawa Tuhan ini, bahawa alam ini ada pencipta. Alam ini ada yang mentadbir. Alam ini ada yang maha berkuasa. Tapi tak boleh nak sabitkan lagi. Umur dah habis penghujung. Dah penghujung dah, 60 tahun, 70 tahun. Takut. Nak sambut air jadi pun takut. 60 batang lilin nak kena tiup. Berapa? 60 batang lilin. Faham? Dia ngikut orang-orang undang-undang sambut hari jadi ni, sampai umur 50 tahun je pakai lilin. Masuk 60 tahun orang dah tak pakai lilin, pakai pelita karbide. Pakai apa? Pelita karbide. Nisbah begitulah. Kau rasa kau bapak yang dimanjakan ke? Umur kau dah 60 tahun, anak kau berkumpul sambut hari jadi. Kau tak malu ke kat Tuhan? Anak-anak yang ada pada kau tak mengheret kau pergi, menonyohkan kau pergi kepada Allah. Faham? Okey bang. Relax abang, tak ada apa. Relax bang, relax. Tak ada apa. Sihat tengok. Takut tengok. Ni besok kerja korban. Korban tak boleh berkumpul ramai-ramai. Kau nak sembelih seorang je. Tak boleh ramai kah? Ramai. Sembelih kena seorang. Betul? Betul lah, sembelih seorang. La ilaha illallah. Mana dia lemburan sembelih 5-6 orang? Yang tu kan sembelih lah. La ilaha illallah. Sian banget. Nampak macam mana? Habis bang, maka itu tempat terjadi dan engkau dapatkannya berjinak-jinak dengan huzur hati serta Allah Ta'ala. Engkau nak hadirkan hati engkau kepada Allah. Kau tak boleh hadirkan antara hadirkan pada hak Allah Ta'ala, melainkan datang dulu daripada pihak engkau. Yang pertama, ka'annaka tarahu. Bila engkau ibadat, kalau engkau terbuka pada antara ainul basyirah, engkau maka memandang engkau berazat-lazat engkau dengan Tuhan. Andainya engkau tak dapat kedudukan makam itu seperti mana para nabi dan juga para sahabat, maka engkau sembahyang duduk pada makam dan ibadat pada duduk pada makam yang kedua. Lam takun tarahu, andainya kamu tak dapat melihat Allah dalam setiap detik dan setiap waktu, dalam setiap kali kau beribadat dan mengabdikan diri kepada Allah, kau jangan terlepas bahawa zat ada satu zat yang sedang memerhatikan kau pada zahir dan batin. Faham tu? Kena pandanglah. Allah dia pandang, Allah dia dengar, Allah dia tahu,
Allah nak bercakap apa, dia tahu dengar. Allahu Akbar. Bila tak ada kata apa, kau nak bercakap semua dalam keadaan engkau nak buat satu perbuatan yang bercanggah, dia maha melihat. Engkau bercita-cita semayang nakkan bidadari, dia maha mengetahui. 3 sifat ni pun kunci dah habis. Dia kunci lirik ni dah tak boleh nak buat apa. Bila 3 tempat ini dia boleh membongkarkan di antara hati perut manusia. Ada orang beramal kerana nakkan kemasyhuran. Ada orang beramal kerana nak jadi tok kepala. Ada orang beramal kerana jadi masyhur. Ada orang beramal gila nak jadi tok khalifah. Ada orang beramal nak jadi tok kabilah. Ada orang beramal nak mengharapkan pujian. Ada orang beramal dia minta karamat daripada Allah. Ada orang beramal harapkan syurga daripada Allah. Betul akhirnya terkunci dia tak boleh merintahkan niat itu tadi melainkan selain daripada Allah, kerana hal keadaan seluruh lintasan nanti dia maklum dalam ilmu Allah Ta'ala. Yang kau ibadat sebab apa? Dia Tuhan kita hamba, memang layak dia disembah. Ulang balik kata Syekh bin Ta'ala, nukilkan dalam kitab Hikam dia seperti mana dalam hadis kursi, andainya tidak aku jadikan syurga, andainya tidak aku jadikan neraka, adakah aku Tuhan yang tidak layak untuk disembah, kata Allah. Okey bang, relax lah. Faham betul? Dia kekal, puji itu kekal. Tuhan ni dengan dia puji kekal. Dia tak berubah-ubah. Puji manusia ni berubah. 30 tahun yang dulu kau cakap dengan bini kau, abang tak sangka dapat bini ni macam cantik. Puh, abang rasa bahagia. 30 tahun dulu kau puji. Cuba kau ulang balik malam ni puji itu kat bini kau. Sayang kat mana? Nejak bang nak pakai pampers. Bini dah tua, 70 pakai pampers. Ulang balik cakap kau, abang bersyukur dapat bini, saya tak sangka dapat bini cantik macam kau. Abang bahagia bersama kau. Agak-agak pujian tu kekal? Tak kekal. Dulu kau cakap, masa betul suka-suka sayang kau puji dia. Abang kalau mampu petik bintang di langit, nescaya abang hadiahkan di hari jadimu. Dulu 30 tahun, sekarang ulang. Abang kalau berjaya capai bintang tangan abang sampai ke langit, hari jadi engkau abang akan hadiahkan peti untuk engkau. Boleh kekal puji tu? Tak kekal. Allah ni kekal dia tu sampai bila-bila. Pujian tu takkan menurun. Dia tak ada menurun puji. Nisbah macam tu. Nak bagi tahu baik kita ni kosong. Sampai zaid di bawah hak dia. Apa lagi yang hati ni degil, baru sekadar dilayangkan nikmat sikit, dilayangkan anak dan bini sikit, dilayangkan pangkat dan harta sikit, dilayangkan rumah dan kereta sikit, tiba-tiba kau terlupa yang kehidupan kau ni 100% adalah milik Allah. Dahsyat dunia ni bang. Bang, dunia karo bang dahsyat. Maka tempat tajalinya dah keadaan lazat biji nak hudur hati sekata Allah. Maka hampirkanlah kepada Allah, menyucikan hatimu itu, iaitu Baitullah, daripada cemas segala sifat yang menjauhkan daripada Allah Ta'ala, supaya Allah Ta'ala hampir kepada engkau. Maka dia tak kata syarat dia, engkau bersihkan dulu hati engkau daripada tempat-tempat yang cemar yang boleh menjauhkan engkau daripada Allah. Sifat yang tercemar ada kadanya dia berkayat. Barang yang datang daripada batin, dia terbangkit pada zahir. Orang yang berdengki bermula di antara orang yang buat orang yang pukul orang, bermula daripada hati yang dah panas, hati yang dah baran, hati yang dah dengki, baru di antara berlakunya tindakan jasad. Maka hati nak kena bersihkan dulu. Basuhkan dia hal keadaan tebas dulu di antara semak-semak dosa itu dengan istighfar. Kemudian tanamkan la ilaha illallah, keyakinan mutlak dengan Tuhan. Baja dan semailah dia tu tadi, petiklah hasil dia melalui dengan selawat ke atas Nabi SAW. 3 amalan ni kalau tinggal tak tahu apa hujah dia besok di akhirat dengan Tuhan. Pertama, istighfar, cuci balik. Yang kedua, la ilaha illallah, kuatkan balik keyakinan dengan Tuhan. Kadang-kadang ibadat jadi lemah, kadang-kadang kadang-kadang i'tiqad jadi lemah, kadang-kadang kepercayaan jadi lemah. Maka Rasulullah kata, jaddidu imanakum bi la ilaha illallah. Perbaharuikan di antara iman dan keyakinan dan kepercayaan kamu. Kuatkan balik dengan banyakkan la ilaha illallah. Dulu dia percaya hukum hudud membawa keadilan, sekarang dia tak percaya hukum hudud bawa keadilan. Dulu dia percaya hukum Allah bawa keadilan, sekarang dia pula memperhina bagi hukum Allah. Bagaimana longgaunya i'tiqad dia, makin lama makin longgau. Jadilu, perbaharukan dengan la ilaha illallah. Payah bang. Payah nak meletakkan. Kena banyakkan la ilaha illallah. Ini kau nak tunggu ada orang mati je kau tahlil. Kau tak ada orang mati kau tak tahlil.
Kau mata tahlil untuk orang mati. Untuk kau suka-suka nak lepaskan orang. Kau sendiri pun tak lepas, kau nak lepaskan orang. Allahu Akbar. Leceh. Ada satu manusia, satu golongan manusia, bila dia dapat itu wang, dia main judi. Satu manusia pula, kalau dia dapat itu wang, dia minum todi. Satu manusia pula, satu golongan, kalau dapat wang, buat kenduri. Kau nampak? Nampak tak 3 golongan tu? Kasyap kau. Baru 2 lai muka surat kau dah kasyap. Apa dia? Satu golongan tu kalau banyak duit buat apa? Main judi. Satu golongan tu pula kalau dapat duit minum todi. Ada satu golongan tu dia mirip-mirip macam dalam masjid ni. Banyak duit buat kenduri. Mirip-mirip je, tak semua betul. Faham? Dia serupa tapi tak seumpama. Dia seperti tapi tak semisal. Faham tu? Kau tak faham bahasa tu lagi. Faham? Dia nampak serupa tapi tak semacam. Faham tu? Kau punya mengangguk macam terkukur Jawa. Cerita itulah. Orang tua-tua buka cerita. Allahu Akbar. Kembar jumpa kembar. Nampak serupa tapi hakikat dia terasing. Nampak macam terasing. Kembar. Tapi kembar bukan sebab daripada nisbah yang satu. Faham betul-betul? Adakah nisbah kau nak katakan lahir daripada yang satu? Pergi ke Kristian kau. Adakah nisbah kau nak nyatakan di antara barang yang banyak cerita. Rupa lahir tak lahir itu menentukan Kristian tak Kristian. Berhimpun tak berhimpun itu menentukan Kristian tak Kristian. Kata orang Filipin, saya tengok bagaimana di antara orang Filipin ni kisah. Hari yang dia buat salib, tiap salib badan tebus dosa dalam 1 tahun. Dia buatlah, siapa yang banyak dosa dia akan salib diri dia. Kalau tuan-tuan tak mengaji tauhid, ayat dia 4 hari sebelum daripada dia kena salib tu dia cakap apa? Hari ni aku dah rasakan hampirnya aku nak kena salib, aku rasa-rasa tak ada aku dah, melainkan Tuhan. Hari kedua dia lagi nak kena salib, dia kata aku rasa-rasa seluruh perbuatan aku ni dah kosong, melainkan semua bagi aku ni semuanya Tuhan. Bila tak, dia kata dalam keadaan hari ketika aku disalib, aku rasa aku tak ada apa. Pasal ketika itu aku bersatu dengan Tuhan. 3 ayat ni jaga pantang larang dalam pemahaman masalah wahdah. Jaga baik-baik. Jangan main suka-suka cakap. Sian bang. Orang dah faham masing-masing. Orang faham dah bang. Habis. Kau. Habis. Menjawabkan hampir hak dan maka layakkan. Mula-mula dia kata cembar daripada kata yakni Baitullah, daripada cembar segala sifat yang menjauhkan daripada Allah. Betul ke engkau nak Tuhan? Yang pertama dalam keadaan kenapa tak nampak usaha engkau ke arah mendekatkan diri kepada Allah? Dekatkanlah. Dekatkan. Kau cakap engkau nak Allah, kau cakap engkau nak Allah, kau cakap engkau cinta Allah. Hati yang sentiasa nak mendapatkan Allah bagaikan awan yang teramit dengan satu kerinduan. Bila dia mengayap di atas muka bumi Allah, tiba-tiba muazzin mengatakan, suara ketuhanan mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah. Dia merupakan panggilan ketuhanan untuk menghimpunkan adan manusia. Dia memperbuang di antara bagaimana pertemuan antara roh dengan Allah, bagaimana di antara waktu untuk memi'rajkan roh dalam bermuamalah dengan Tuhan sedang dilaungkan oleh muazzin melalui suara ketuhanan. Adakah hati yang perindu akan datang di mana tempat yang dilakukan azan, kerana disitulah tempat yang bakal dimi'rajkan rohnya untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tak ada. Contohlah kalau kau pergi Mekah, bini kau hilang. Dah puas cari dalam jubah harap, tak ada. Dalam kandang unta tak ada. Celah-celah kibas pun tak ada. Dan kau tawaf, hati kau meranalah, terbakarlah hati kau kehilangan isteri. Kan cantik pun, dah 75 tahun. Lu hilang bini. Mengatap di depan Kaabah, Allah, minta hajat dengan Tuhan. Cium Hajarul Aswad, lekap betul-betul. Tarik dah tak boleh keluar. Harap pula tarik, keluarkan kepala kau. Dah melekat sangat dalam tu. Dah tarik. Tiba-tiba dia buat satu pengumuman. Siapa bini nama dia Rokiah ke, Salehah ke, Polan. Dia dengar saja nama dia pada ketika itu, melonjak dia akan cari di mana tempat suara. Ini tanda orang rindu, ini tanda orang resah tentang kekasih dia, tuan-tuan. Tarekat apa benda kau? Orang bang terpekik-pekik kau lepas kat rumah. Hakikat bapa kau bila mana hal keadaan semayang berjemaah
jemaah yang dipanggil berserta dengan perbuatan dan sunnah Nabi SAW. Bila disebut di lauk asyhadu an la ilaha illallah, tak tergamit rindu kau dengan Allah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, menyebut tentang nama yang nurnya akan menjadi kenderaan untuk menaikkan di antara kenderaan roh kau. Roh kau akan naik kenderaan nur ini untuk menuju kepada hadrat zat ketuhanan, di mana bukti yang dikenaki al-iqrar bil lisan wa tasdiq bil qalbi wal amal bil jawarih. Kalau tiga perkara tak ada bukti, jangan mendakwa bahawa seluruh perbuatan Nabi walaupun menunjukkan pada zahirnya syariat, tetapi pada batinnya itulah hakikat menunjukkan bahawa hati yang sentiasa bertaut dan bertaut dan sentiasa memerlukan kepada Allah dan sentiasa tergamit rindu dia dengan Allah. Watak Nabi itu nampak di syariat, tapi pada hakikatnya, hal kadang pada batinnya menzahirkan itulah pada hakikat yang sebenar. Kau nak dapat ilmu pelik-pelik, nak tinggal di masjid, simpan ilmu kau. Simpanlah. Jangan tengok watak Rasulullah, oh itu Nabi bawa syariat. Jangan. Pada Nabi itu terhimpunnya pada zahir dan batin Nabi. 1000 ilmu yang diturunkan atas dunia, satu ilmu itu dibagikan untuk seluruh makhluk. 999 itu dia di dalam dada Rasulullah. Kalau anzalna hazal Quran ala jabalin, kalau Quran itu diturunkan atas bukit, Quran itu diturunkan di atas gunung, Quran itu diturunkan di lautan, nescaya tidak mampu dia dalam menanggung bagi segala kerahsiaan Tuhan. Nak cerita kebal kekuatan Muhammad, 6,236 ayat tu Allah tajadikan dalam dada Rasulullah menerima rahsia. Kuat tak kuatnya kubu dada Rasulullah? Bukit tak boleh tanggung, laut tak boleh tanggung, dada Rasulullah boleh menerima segala kerahsiaan Tuhan dalam 236 ayat yang ditajalikan dalam hati Rasulullah. Hoi, kecil engkau tengok Muhammad. Muhammad yang nak sampai penghujung akhir hayat dia pun dipapah oleh sahabat nakkan salat berjemaah. Kau dah tinggi maka martabat makrifat kau. Mahirnya dalam keadaan kau nak meletakkan sunnah bawah tapak kaki kau. Yazid Al-Bistami rahimahullahu taala, qadasallahu rahu wa syarrahu. Kalau tuan-tuan tengok dalam manaqib dia cerita, satu malam ketika aku tenggelam, hal keadaan ketika aku bermain dengan tak tahu berapa banyak gelombang-gelombang nur yang telah aku bayar, hal keadaan aku dibawa melalui gelombang nur yang begitu banyak hingga satu masanya aku kelemasan. Bila aku kelemasan, aku lihat ada satu cahaya yang menarik aku lepas daripada nur itu. Tiba-tiba cahaya yang datang kepada aku lebih ganas daripada itu. Aku rasa bagaikan kematian. Tiba-tiba aku lihat ke atas, ada tangan yang mencapai aku, di mana dalam keadaan peringkat yang telah aku lalui selama 30 tahun ini, aku berenang dalam lautan nur. Bila aku timbal, aku baru berada di bawah tapak kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang kata dia dah tinggi. Saya cerita ni Yazid Bistami, kalau kau kenal lah orang kampung kau. Jangan bundai dengan nur, jangan bundai dengan maqam. Itu bukan kerja kau. Kerja kau beramal dia. Tuhan dah kasih. Beramal sikit, ada orang sakit kau dah nangkalkan. Beramal sikit orang kau dah nangkal. Orang beramal ni tuan-tuan, dia punya ujian dua. Pertama diujikan dengan perubatan, yang kedua diujikan dengan kepahlawanan. Benda ni tepis, buang. Kau tengah-tengah beramal, tiba-tiba ada orang sakit. Orang bawa kat engkau pernah nangkal budak ke? Tak ada. Tiba-tiba kau pergi tangkal, buat apa? Cakap saya tak pernah tangkal budak, entah pada orang lain. Tapi kau kata nak menangkal. Allah pun masukkan jarum. Menangkal, tiba-tiba jadi, budak tu pula jadi baik. Maka ayat pun keluar. Apa ayat keluar? Saya dah pergi dah 100 bomoh tak baik dengan tuan sekejap. Ini semua ayat tarik ke neraka ni. Baik, kau nak bang Dah isyak, ikut undang-undang. Isyak berhenti. Faham? Tak boleh lawan undang-undang. Kau jangan nak jadi lawan-lawan. Berhenti. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن لا إله أشهد أن محمد رسول الله مرحبا يا أشهد أن محمد رسول الله شنو لا حول ولا الله الله صلى الله عليه وسلم قال محمد صلى الله عليه وسلم إنك لا تؤمن. Baik, sama ambil sikit lagi, sampai 5 minit. Banyak dihampirkan kepada Allah tempat dia jadi bagi engkau. Kalau orang tanya, maka jawapan dia, kenapa dalam keadaan aku beramal, aku masih belum merasa asyik, belum merasa lazat, masih belum lagi kekuatan ingatan aku kepada Allah? Yang pertama, bahawa di antara ibadat dia tak pukul kepada hati, ibadat tak masuk di antara nur ke dalam hati, ibadat tak mendatangkan apa-apa sesuatu pun di antara hal keadaan terjadi daripada Allah Ta'ala ke dalam hati. Kenapa? Kerana cahaya Allah tak layak untuk masuk ke dalam hati yang kotor. Apa maksud kotor? Hati yang dalam keadaan ada hasad, dengki, hati-hati, ada hasad, ada dengki, ada riak, ada takabur, ada ujub. Kenapa di antara ibadat tak boleh mengubah bagi hati dan tak dapat apa-apa petunjuk, dan juga di antara isyarat daripada Allah? Kerana hati itu masih lagi ada di antara najis-najis, hubul dunia, gila dunia, hubul jah, gila kemegahan, hubul syuhra, gila kemasyarakat, hubul riasa, gila nak jadi kepala, macam-macam gila yang ada dalam hati dia. Kemudian orang tanya lagi, apa lagi dia membuatkan di antara cahaya tak boleh masuk dalam hati? Kerana hati itu penuh dengan najis kecintaan yang lain daripada Allah. Sayang anak lebih daripada Allah, sayang bini lebih daripada Allah, sayang adik-beradik lebih daripada Allah, sayang harta lebih daripada Allah, sayangkan di antara makhluk lebih daripada Allah. Maka itu layak, maka terharamlah hatinya daripada menerima tajalli daripada Allah. Layak tak layak untuk menerima cahaya, pantulan cahaya daripada Allah. Kerana bila hati dalam keadaan ternapi seluruh daripada perbuatan yang mazmumah itu tadi, ternapi daripada cinta yang lain daripada Allah, maka jernihlah hati tadi untuk layak menerima tajalli bagi zilal bayangan ketuhanan. Baik, itu syarat dia. Tempat itu kena bersihkan betul-betul, tempat nak masuk cahaya Allah. Ya, kena bersihkan. A sampai Z nak kena bersihkan. Fikir macam ni lah bang. Beginilah kita fikir. Ni kita ambil kata poin dah. Kalau besok lusa kita masuk dalam kain kapan, besok lusa orang selitkan kita kat dalam liang lahat, besok lusa orang kunci kita bawa papan daka, besok lusa orang akan bungkus kita pada ketika itu. Agak-agak kita fikirkan macam tu, apa lagi yang kita perlu pada saat itu, melainkan di antara kita meletakkan tilik kasih, tilik rahmat, meletakkan pertolongan dan bantuan daripada Allah. Maka bila pandang dalam suasana macam itu, cuba belajar daripada sembahyang, daripada sekarang, ikhlaskan segala niat ini tidak ada ibadat melainkan kerana wajah Allah, menuntut bagi redha Allah. Kenapa melakukan ibadat? Sememangnya aku hamba memang perlu dalam keadaan menyembah kepada Allah. Kenapa dalam keadaan melakukan ibadat? Ia merupakan di antara hal keadaan menyatakan bagi hak ubudiyah kehambaan aku demi meraih bagi hak tajalli rububiyah bagi tadbir Allah Ta'ala. Faham itu je dah. Dah tua-tua ni jangan fikirkan makam-makam yang tinggi-tinggi. Jangan fikirkan kedudukan yang tinggi-tinggi. Minta-minta lah sebelum kita mati, seluruh di antara dosa-dosa, seluruh kesalahan kita dah dapat keampunan daripada Allah. Syukur. Itu adalah nikmat yang terbesar. Faham bang? Dah. Yuk. Beramal. Kemudian dia datangkan pula
Dia datangkan satu benda yang baik. Dia datangkan busyrah, mimpi. Bila dia datangkan busyrah dalam bentuk mimpi, bila kau tak ada kekuatan, akhirnya mimpi itu makan diri kau balik. Bila kau mimpi hal keadaan malam tadi saya pergi Baitullah Ustaz dapat cium Majlis Aswad, dah cukup pegang untuk diri kau je. Jangan buka cerita itu besok, dia akan menimbulkan pada riak dan takabur. Bila kau mimpi pada ketika itu yang baik-baik, mimpi yang baik-baiklah. Apa mimpi yang baik-baik? Engkau mimpi dalam keadaan tertidur, mimpi satu ketikanya hal keadaan kekotoran keluar daripada engkau. Kencing engkau keluar, hal keadaan air besar, hasmu dalam keadaan keluar. Menandakan seluruh kekotoran Allah dan nisbahkan keluar daripada batin kau untuk menjernihkan bagi batin kau. Dapat mimpi yang baik-baik, busyrah. Bagi orang awam dia kena simpan mimpi ni. Dia boleh mengadu pada dia seorang isteri, boleh mengadu pada suami. Kalau seorang lelaki dia boleh mengadu rakan seangkatan tarekat dia ataupun kepada guru dia. Yang lain tak dibenarkan. Bila nisbah. Jadi kalau jawapan yang dapat pada malam dia apa dia? Semua orang boleh jadi wali Allah. Semua orang boleh dapat nur. Semua orang boleh terbuka ilmu mukasyafah. Semua orang boleh terbuka ainul basirah. Semua orang boleh celikkan mata roh. Dengan syarat untuk mendapat di antara demikian hal keadaan tempat prosesnya berlaku di hati. Kosongkan dulu hati daripada seluruh aghyar dan kawan. Seluruh daripada aghyar barang yang selain daripada Allah. Allahu Akbar. Kau ingat pada Allah, tetapi belum tambah lagi kasih kepada Allah. Ada orang boleh ingat Allah, tapi kasih tak berapa kasih dengan Tuhan. Dia lebih sayangkan bini dia daripada Allah. Bini dia pakai pakaian kuah hajau dengan Tuhan pun dia pedulikan. Dia tak pedulikan. Dia lebih takut kalau teguh bini dia marah daripada Allah marah. Yang ni belum. Dengan Tuhan ni keseluruhan. Habis-habis. Tak ada nak main-main payung-payung. Tak ada. Aku nak jalan ke Allah, anak ni lantak. Tak boleh. Kau duduk serumpung dalam bentuk macam tu. Dalam konteks ini selesaikan dia tentang keputusan dan fikirkan tentang hubungan dengan Allah. Ya, kalau kata la taqulu illa bittaqi, jangan kamu makan melainkan dengan orang yang bertakwa. Bila kau makan bersama dengan orang yang tak sembahyang, kau makan dengan orang yang muka aurat, engkau makan dengan orang yang bermaksiat. Nak bagi tahu pada tuan-tuan, orang yang tinggal sembahyang, orang yang buat maksiat, dia sentiasa di-follow murka dan laknat daripada Allah. Takut di antara ketika dalam keadaan dia makan bersama dengan kau, murka Allah pun sampai pada ketika itu. Jangan makan, jangan pandang dia itu pak saudara engkau, jangan pandang dia sebagai mak saudara engkau, tapi pandang bahawa dia merupakan antara makhluk yang durhaka dan tidak menghormati bagi Tuhan kau. Faham? Pedulikan anak, pedulikan pak saudara, pedulikan mak saudara. Kalau dia biadab dan kuah hajau dengan Allah, hal keadaan sekadar menghubungkan silaturahim, namun dalam keadaan lebih daripada itu tak ada. Faham? Lebay pergi umrah 5-6 kali, jalan jubah-jubah, rupa bini pakai seluar ketat-ketat, berbelak line spender. Allah. Orang jumpa bini dia je berzikir. Allah. Pasal apa? Hak isteri tak selesai. Banyak bang. Kalau fikir kau nak jadi, kalau kau belajar kitab ni awal dulu, mungkin tak ada mood orang nak kahwin. Tak ada mood. Payah bela perempuan ni bang. Banyak sekedar. Sampai kan Nabi kata, halakah ta'asah, binasa celaka umat aku yang jadi hamba kepada wanita, mengikut bagi nafsu wanita-wanita. Bini tak pakai tudung, laki jadi jantan bodoh, biarkan bini. Anak tak nak pakai tudung, bapa jadi syaitan bisu, biarkan anak durhaka kepada Allah. Banyak kerja dengan Tuhan bang, bukan kira lebay kita je. Banyak yang nak kait tu. Anak nak kait, bini nak kait, makan minum nak kait, semua nak kait. Dah, berhenti. Ni sekejap lagi. Sekejap sikit kot, kena tangkap pun sama-sama, ramai. Muka aku seorang, boleh? Kalau aku kena tangkap, kau ikut tak? Kau kata ikut, aku tutup. Wah, kau dengar tapi kena tangkap aku seorang, tak haji lebih. Habis. Maka pada ketika itu, ini ayat ni memang tak boleh hurai sekarang dah. Engkau lihat dengan Allah Ta'ala itu, engkau akan berkelakuan dengan akhlak Allah dan jernih hatimu jadilah yang arash Allah. Tadi daripada Baitullah, dia naik kepada Arshullah, tempat terjadi bagi Tuhan, maka jadilah engkau fana dan baqa' billah dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu huraian perlu lagi 1 jam untuk ayat yang kemudian. Dia tak boleh hurai, tak ada, memang saya minta sejam lagi untuk ayat yang ujung tu. InsyaAllah 2 minggu akan datang. Kau tak ada paral. Kau tak ada paral lah. Hari ni 5 12. Lek aku nikah berapa bulan dia? Tengok kalau 2 minggu gue tak berlaga dengan tarikh nikah saya bang. Doakan semoga saya bahagia.
Oi, kau dah tak kahwin, kau doa ke aku? Apa kedengki kau? Astagfirullahalazim. InsyaAllah kita itu bab tu panjang. Bagaimana Allah persalinkan di antara hal keadaan persalinkan tempat yang manusia mudai, pada ketika tu dia akan dapat satu cita rasa bahawa dia tidak melihat dengan matanya melainkan dengan penglihatan Tuhan. Dia tidak akan menyentuh dengan tangannya melainkan dengan sentuhan Tuhan. Yang ini kau tak boleh nak petikaikan. Pasal ni adalah kaitan sesuatu, ada sedutan daripada hadis kursi. Allah menyatakan. Bang, itu panjang cerita tu bang. InsyaAllah lah. Kalau tak ada apa hal kita sambung. Jadi kerja abang hari ni apa dia? Kerja kita bersihkan hati. Siapa yang nak dapatkan kepimpinan Allah, kita bergetirkan, meletakkan, beratkan di antara hati di tempat urusan pejabat sebagai pejabat urusan Allah. Allah tak akan masuk dalam pejabat urusan itu, cahaya Allah tak akan masuk dalam pejabat urusan itu, melainkan hati itu kena bersih, dia kena suci. Bersih yang pertama daripada kekotoran. Bersih yang kedua daripada segala sayang dan kecintaan. Bersih yang ketiga daripada segala cita-cita yang selain daripada Allah. Kau beramal pun tapi cita-cita tak pergi kepada Tuhan, sangkut. Faham kan? Yang ketiga ni payah ni. Yang ketiga ni payah. Maksudnya bila kau duduk angan-angan, bila ada angan-angan kau ada lagi selain daripada Allah, dia kunci pintu lazat dalam ibadat. Bila hati kau masih lagi kotor yang barang yang selain daripada Allah, dia tutup pintu ingat dalam ibadat. Bila jasad masih lagi melakukan di antara maksiat, dia tutup pintu ibadat. Faham tu bang? Jasad mengerjakan ibadat, mengerjakan maksiat, pintu ibadat akan ditutup. Hati meletakkan ingatan yang selain daripada Allah, pintu ingatan akan ditutup. Ada cita-cita yang selain daripada Allah, pintu lazat akan ditutup. Yang pertama pintu ibadat, yang kedua pintu ingat, yang ketiga pintu lazat. 3 perkara ni. Okey, ingat balik. 2 minggu lagi aku soal. Siapkan gotan. Wallahu a'lam bishawab. Ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika, ya